dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bekas ni semua milik Allah Taala. So orang katalah astrologi pun bukannya bagi bekas, yang bagi bekas semua Allah. So macam mana nak argument semua tu? Ini argument biiznillah ni. Ingat, semua berlaku dengan izin Allah. Ini kita setuju. Tidak ada seorang pun yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang akan kata ada beberapa perkara yang berlaku di luar izin Allah. Tak ada. Semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma isu dia adalah memasangkan sebab dengan musabab yang betul. Untuk memasangkan cause, efek dengan cause yang betul, cause dengan efek yang betul. Saya ada beberapa hari lepas saya tulis cerita berkenaan dengan khurafat sebagai pintu kepada syirik. Okey, kenapa khurafat salah? Kenapa khurafat haram? Kita ambil contoh khurafat lah. Siapa simpan kulit sekian-sekian, kulit binatang sekian-sekian kat rumah, ada kata kulit dubuk, kulit singa lah apa, rumah tak akan terbakar dan sebagainya. So A apa? Simpan kulit dubuk. B, rumah tak akan terbakar. This is the cause and this is the effect. Kita panggil benda ni khurafat sebab apa? Tak ada kaitan pun dua benda ni. Dan inilah pintu kepada syirik. Dan orang yang mendakwa bahawa kulit ni boleh sebabkan tidak berlaku kebakaran, dia pun akan kata, oh, akhirnya dengan izin Allah, kan? Dia bukan isu dengan izin Allah ke bukan dengan izin Allah. Sebenarnya benda tu is a secondary issue. The main issue adalah atas dasar apa kamu memasang-masangkan antara dua perkara ini? Atas dasar apa kamu dakwa bahawa awak tulis nombor-nombor tertentu dalam sebuah kertas, awak larutkan dalam air, yang minum akan senang untuk melahirkan anak, contoh. Atas dasar apa? Again, we come back to what is the foundation of this argument. Adakah dia daripada wahyu? Adakah Allah pernah cakap main-main nombor ni boleh buat sekian-sekian? Adakah Nabi pernah cakap? Tak ada. Okey, kita pergi pada akal pula. Adakah asas daripada akal yang mengatakan bahawa nombor-nombor ini boleh memberi kesan secara langsung kepada memudahkan melahirkan anak? Nombor penting, kan? Awak buat sains, mathematics is the language of science. Tapi the mathematics itself tidak memberi kesan secara langsung. Bukan dengan cara awak menulis ke atas kertas, atom bom boleh meletup. Betul tak? Writing the number itself, bukan tu. Bukan itu yang memberikan kesan. So, dari segi teks wahyu tak ada. Dari segi akal tak ada. Okeylah, kita tanya ni. Mungkin dari segi sains ada. You pernah buat eksperimen mungkin. Ada 1000 wanita nak beranak. Kamu pecah 2, 500 kamu kasih kertas tu, 500 kamu tak kasih. Ternyata 500 yang diberikan air yang direndam dengan wafak itu, dia punya kelahiran itu 90% lebih lancar daripada grup yang kedua. Atau complications dia 5% saja. Yang ni complications 50%, contoh. Atau jauh dah complication dia. Kalau dia ada buat data macam tu, okay, kita kata there is a basis there. Maybe there's a connection that we do not know. Lepas tu try dekat Amerika pun sama result dia. Ambil wafak tu, celup juga. Try dekat Singapore, sama juga result dia. That means there's something there that we do not understand. Tapi adakah perkara ini telah dibuat? Adakah uji kaji seperti ini telah dibuat? So kalau tak ada, atas dasar apa dakwaan itu? Boleh kita kata, oh sebab saya dengar-dengar orang kata, makcik saya try okey, mak mertua saya try okey, saya punya jiran sebelah rumah try okey. Try okey tu apa sebenarnya? You have to specify what do you mean by that. Bila tanya, oh tak, dia lepas beranak tu baru dia minum air tu. Kan, cerita lain lah cerita kan. So you have to specify apa you mean. Okay, air apa yang you minum tu? Oh, dia tak adalah air yang direndam kertas tu tak, air orang baca. Dia cerita lain tadi. Orang kita ni kadang bercakap tak clear tau. Dia tak spesifik tau. So you have to be clear apa sebenarnya yang memberi kesan kepada memudahkan kelahiran itu. So, berkait dengan soalan tersebut, isu dia adalah sama ada dengan izin Allah, dengan taksir daripada Allah ataupun tidak. Kita tahu, yes, sihir pun berlaku dengan taksir daripada Allah. Betul tak? Kalau Allah tak izinkan sihir pun tidak boleh berlaku. Tapi sihir haram. Walaupun bomoh akan kata, oh ni semua dengan izin Allah.
Jadi kami berpegang wafak ini, astrologi ini adalah haram bukan kerana dengan izin Allah ataupun bukan dengan izin Allah. It's not because of that. Sebab tidak ada dasarnya. Daripada Quran dan Sunnah, daripada akal, daripada sains, tidak ada dasarnya. Sebab tu kami tolak. Yes. Ambil kan? Ambil. So basically tempat yang kita berselisih adalah hukum adat sebenarnya. Hukum akal kita ada masalah. First sekali adalah hukum syarak dululah. Kalau Nabi kata, contoh astrologi tu kan, itu adalah syu'bah min as-sihir, itu dah melanggar hukum syarak. Lepas tu dia juga melanggar hukum akal. Hukum akal mengatakan, dia tak melanggar hukum akal, dia melanggar hukum adat. Okay. Kecuali mereka dapat buktikan, maka kita boleh kata, yes, there is some truth here, but Allah haramkan untuk kita gunakan di sistem. Masalah dia tak ada pun bukti bahawa astrologi ini is a proven science. Kan? So isu taksir tak taksir is a hukum akal. Itu bagian hukum akal, tapi hukum adat, hukum syarak dia disanggah lah. Hukum syarak disanggah, hukum adat pun ditolak. Saya tak tahulah ada tak orang pernah buat kajian. Kan dia kata kami tengok dapatan-dapatan astrologers for the past 1,000 years. Accuracy 60%. I've never heard that. I've never had a large scale research on the accuracy of astrology punya predictions. Sebab ada orang kata, oh, kena dengan saya Ustaz. Saya baca horoskop, kena. Kan pernah dengar tak orang cakap kena kan? Betul tak? Ustaz Muhaizat punya horoskop tu pun ada yang kata kena, betul tak? Tapi kena ni boleh jadi macam-macam sebab. Boleh jadi, apa kita kata, tidak sengaja, secara kebetulan. So, to determine accuracy, itu perlu a proper scientific yardstick untuk kita tentukan. So, saya tak boleh kata ia melanggar hukum adat ataupun tidak. Sebab ada kemungkinan ada hukum adat tetapi Allah haramkan. Contoh sihir. Sihir hukum adat tak? Ia berlaku. Secara adat dia, kalau kamu buat proses sihir, okey. Kalau boleh, tangan dengan kaki jauhkan daripada meja. Sebab bila awak vibrate, the whole thing vibrate. Kan? Okey. So, apa tadi? Saya tengah cakap pasal apa? Adat ni apa maksud dia? Bila you buat A, biasanya akan berlaku B. Betul tak? So, kalau awak tanya bomo, dia akan kata bahawa sihir ni termasuk dalam hukum adat. If you do certain rituals, certain things you will get. Betul tak? Of course, they will not see 100%. But maybe 80% of the time, 90% of the time. So, adakah itu termasuk dalam hukum adat? Yes. So, kita boleh kata sihir juga termasuk dalam hukum adat. Tapi hukum adat, Allah haramkan, jangan buat. Bagi yang nak faham dengan lebih jelas, bagi saya, sihir ni macam hacking. Hacking ni, dia selari dengan hukum adat. Tetapi ia haram. Kan? Awak dah buat sesuatu yang melanggar apa kita, undang-undang lah. Kan? You nak tanya dia? Okay, jadi maksudnya, okay, kalau yang firman Allah yang pasal berhala tidak memberi manfaat mudarat tu apa benda? Dia hukum adat juga. Itulah dia. La ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kan? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan mereka mudarat ataupun manfaat. Dia melanggar hukum syarak. Secara adat, tu saya kata, nak tanya dia berkesan secara adatan ataupun tidak, itu kita nak kena buat data. Dan saya tak ada data tu. Kita tak pernah interview orang-orang yang sembah berhala ni. Okay, kau minta so-called patung ni 1000 kali, kan? Berapa kali tertunai? Kan? Faham maksud saya? Faham. Kalau dia kata, 99% of the time. Tanya penyembah berhala yang dekat India, sama juga dia cakap. Tanya penyembah berhala dekat Amerika, sama juga dia cakap. Dan kita kata, there must be a hukum adat here. Tetapi Allah haramkan. Hukum adat dia boleh atas sebab macam-macam. Mungkin jin yang buatkan, setan yang buatkan. Faham tak? Faham tak? Adat ni maksudnya kebiasaan. Okey, orang yang ada keris yang berisi contoh, kan? Dia buat sesuatu ritual tertentu, mungkin keris tu bergegar. Kan bergegar. Benda ni saya dengar daripada banyak orang yang ada simpan keris berisi. Dia akan bergegar kadang-kadang kat dalam hari. For no reason dia akan bergegar. Dia akan bergerak.
Okey, wallahu alam kan. Tak vibrate. Itu dia dapat inspirasi vibrate phone kot kan. So begitulah. Kita nak kata langgar hukum adat pun tak boleh, tapi yang jelas langgar hukum syarak. So di konteks yang fa'u manfaat dan mudarat tu dari segi konteks apa yang Allah kata kamu tak memberi manfaat mudarat? Bagi saya adalah dia tidak ada bukti. Dia orang tak ada bukti pun nak kata bahawa benda ni, katalah, oh terima kasih, saya ni, anak saya dapat 5 orang ni sebab Tuhan Hubal ni lah. Apa bukti dia? Nampak tak? Apa yang kau ada untuk kata dia datang daripada sumber ini? Apa bukti kau mengatakan bahawa Tuhan Hubal ni lah yang mencetuskan sesuatu dekat dalam korang punya rahim dan sebagainya akhirnya? Ataupun dia lah yang selamat aku dalam peperangan. Aku dah pergi 10 peperangan, aku tak mati setiap kali aku sebut nama Hubal. Kan? Setiap kali aku sebut nama Hubal, orang panah tak kena. So, apa? Benda ni tak memberi manfaat langsung kepada kamu sebenarnya. Kamu tidak ada asas pembuktian untuk kata benda ni memberikan manfaat kepada kamu. Nak kata tak ada langsung, impossible. Sebab apa? Sebab bila mereka pergi ke patung-patung ni, kan? Dia sembah, ada setan-setan tu. Dan setan-setan ni kadang-kadang tunaikan apa yang dia nak. Ya. Tanya je lah orang-orang yang duk betapa buat benda merepek-repek ni kan. Pergi seru-seru jin dekat kuburan dan sebagainya. Dia tak tahu benda tu jin. Dia ingat benda tu wali. Seru-seru, minta. Tertunai. Ada minta nombor ekor, dapat. Yes. Ada seorang ni yang duk mengajar ajaran sesat kat Singapura, dia bagi ajaran embah ni. Ajaran dia adalah dia bagi nombor ekor kepada murid-murid dia. Dan dia suruh main judi. Dan ambil duit judi tu sedekah pada orang miskin. Awak jangan dia orang ni bodoh. Murid-murid mesti pening. Astagfirullah, haram. Itu secara zahirnya. Jangan lupa kisah Khidir dan Musa. Jangan melanggar. Jangan melawan saya. Kalau ini saja cara yang kita ada untuk membantu orang miskin, inilah cara yang kita akan gunakan. Fisabilillah. Sama budak forex guna. Sebelum kita pergi ke forex, semua dakwa, oh aku buat benda ni halal sebab aku nak tolong orang miskin. Orang miskin ni jadi macam alat untuk kau menghalalkan apa yang kau nak buat. So mbah ni, dia kasih nombor-nombor ni dan murid-murid dia kata banyak yang tepat. Dan dia orang roll, duit tu dia orang roll. Beli lagi nombor ekor, beli lagi nombor ekor. So nak kata tak beri manfaat langsung tak boleh. Sebab mungkin ada yang ambil duit main sedekah pada orang miskin. Manfaat tak tu? Boleh tak kita kata penyembahan berhala boleh datangkan manfaat? Susah sikit nak cakap. Tapi berani tak awak kata minum arak boleh datangkan manfaat? Ya. Berani tak awak kata judi boleh datangkan manfaat? Ya juga. Bukan saya kata, Allah yang kata. Betul? Apa Allah kata dalam Quran? Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kan? Lepas tu dalam ayat lain Allah kata fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Jauhi daripada arak ni, jauhi daripada gambling. Tetapi di dalamnya ada sedikit. Dalamnya ada kebaikan. Ada dosa dan manfaat-manfaat untuk manusia. Bukan satu, manfaat-manfaat Allah sebut untuk manusia. Tetapi dosanya, keburukannya itu lebih besar daripada kebaikan-kebaikannya. So tak mustahil kalau orang-orang yang pergi sembah berhala ni dia dapat sesuatu. Dia dapat sesuatu daripada penyembahan dia kepada jin-jin, syaitan-syaitan ini. Itu manfaat lah, tapi manfaat yang akan akhirnya mudaratkan juga dekat akhirat. Tapi kalau kita termkan manfaat sebagai what you think benefits you directly, then it's a benefit. It's a benefit. Yeah? Ustaz, let's say kalau kata ada orang yang buat kajian, let's say kata wafak ni, okay, macam Ustaz kata tadi, yang bagi yang beranak pakai wafak, okay, 90%, 95%, benda tu proven jadi. And then bagi lagi yang tak bagi ni, okay, ada problem ini. Benda tu jadi halal ke tak? Okay, kajian dapati bahawa menulis huruf-huruf sekian-sekian ini pada kertas sekian dia ada kesan. Kita kena fikir dulu, kita kena cari kesan ni kerana apa. Macam saya kata, pernah ada seorang mesej saya kata, Ustaz, kami pernah buat kajian di salah satu universiti, wafak ni memberi kesan sebagai placebo effect. Dia bukan sebab tulisan tu, sebab orang yang diberikan kertas tu dia percaya. The power of belief, delusions. Remember kita speak about delusi sikit hari? Kan, manusia ni dia boleh percaya benda palsu bila dia buat diri dia percaya benda tu.
So akhirnya wafat tersebut memberi kesan, bukan kerana wafat tersebut memberi kesan, tapi sebab dia mempercayainya. Ada placebo effect. So bila kita kata berkesan, kita kena check apa yang memberi kesan. You have to remove other variables. Ini penting. Ni penting belajar sains. Ni ulama kita yang tulis dulu ni. Kamu nak memisahkan sebab yang sebenar kepada musabab ni, supaya tidak bercampur aduk sebab. Supaya tidak bercampur aduk. Ambil kalau sakit kepala, ambil wafak ni simpan dekat poket. You pun buat, ambil simpan kat poket. Lepas tu you balik rumah, you tidur. Lepas tidur bangun, you makan. Lepas tu lepas setengah jam hilang sakit kepala. Orang jahil akan cakap apa? Betul lah. Wafak ni berkesan lah. Orang yang berfikir yang lebih tajam, lebih waras, dia akan tanya, tidak. Tadi aku letak kertas ni dalam poket. Lepas tu aku balik, aku tidur. Lepas tu aku makan. Ada 3 kemungkinan. Betul? Atau mungkin ada 4. 4 ni adalah gabungan 2 ni. Mungkin aku hilang sakit kepala sebab aku tidur dan aku makan. Bukan sebab wafak ni. Tapi orang yang gopoh, ni Ustaz Mahizat kasih wafak ni. Ni confirm pasal Ustaz Mahizat ni. Wali ni. Dia tak fikir dah benda lain lah. Padahal doktor kesian kasi ubat makan. Padahal doktor ni ubat tu lah. Melalui sebab ubat doktor tu lah dia baik. Tak, wafak juga dia berterima kasih. Dia pergi ke kuburan sekian-sekian minta. Kan? Lepas tu dia lupa dalam sebulan tu dia pergi hospital juga. Bila baik, sebab wali sekian-sekian ni lah aku baik. Nampak tak? Ini masalah apa? Bila memasang-masangkan sebab-sebab kepada bukan secara teratur tapi secara sembrono. Sebab tu saya kata umat Islam kena belajar sains. Dan ilmu sains ni ilmu Islam sebenarnya. Dia ajar kita fikir teratur. Dia ajar kita supaya jangan gopoh. Satu hari kita buka falsafah sains dalam Islam. Sejarah sains di kalangan ulama kita. Macam mana ulama kita menulis kitab-kitab sains. Macam mana dia ajar kita buat experimentation, collect data, macam mana nak buat observation. Dan apa tujuan semua ini? Untuk mengenal Allah. Al-Hasanul Haytham kata. Tapi gigi makrifat ni, kenal Allah, duduk kedai kopi, tak nak baca buku, tak nak fikir, dia nak bersimbang kosong aja. Simbang merapu yang tidak ada disiplin ilmu. Kalau dia jujur, saya lebih respect saintis yang sungguh-sungguh dalam lab dia. Dia orang tu lah yang sedang melalui proses makrifatullah. Kalau dia jujur. Betul tak? Betul-betul nak mengenal Tuhan. Kalau dia berniat begitulah. Atau dia tak ada berniat, akhirnya bertemu dengan Tuhan. Bila dia buat kajian, ni mustahil datang melalui randomness. Mustahil datang secara tidak sengaja. Dia datang daripada ada the wise one. Dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan banyak saintis sudah bertemu dengan Tuhan. Ada salah seorang pemenang Nobel Prize, saya lupa nama dia. Dia ada dekat Scientific American ke tak silap saya. Dia kata bahawa atheism ni is against scientific method. Atheism tu sendiri melanggar metod saintifik. Dia melanggar scientific method. Tapi hari ni orang kata nak jadi saintis baik biasanya adalah atheist. Salah. Itu salah besar. Okey? Salah besar. Okey.